Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat bersama keluarga yang tersayang. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari ini untuk cikgu meneruskan PDPR kita di dalam perkara ibadat darjah 2. Alhamdulillah anak-anak yang dapat mengikuti PDPR cikgu ini semoga berjaya dan cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, sebelum cikgu teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Okey anak-anak, cikgu teruskan PDPR kita di dalam perkara ibadat yang bertajuk solat. Sebelum ini cikgu telah menerangkan bab solat pada muka surat 21 dan 22, iaitu mengenai apa itu solat, apa dia syarat wajib solat dan juga syarat sah solat. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan pada tajuk muka surat 22, 23 dan juga 24. Okey, kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar rukun solat ada 3 bahagian. Rukun solat ada 3 bahagian. Kita lihat yang pertama, iaitu rukun qalbi. Rawaw kaf waw nun. Rukun qaf lam ba ya qalbi. Rukun qalbi. Yang kedua, rukun qauli. Rawaw kaf waw nun. Rukun qaf waw lam ya qauli. Rukun qauli. Dan yang ketiga ialah rukun fi'li. Rukun fi'li. Rawaw kaf waw nun. Rukun fa'in lam ya fi'li. Rukun fi'li. Okey, ingat anak-anak, rukun solat ada 3 bahagian. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Okey, kita lihat apakah maksud rukun qalbi? Okey, rukun qalbi ialah rukun yang memerlukan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Okey, itu rukun qalbi. Rukun qalbi memerlukan kehadiran hati. Ketika kita hendak menunaikan solat, hati kita pun kena hadir dalam solat itu. Jangan mulut kita bercakap, hati kita ke tempat lain. Mulut kita mengucapkan bacaan-bacaan solat kan. Contohnya baca Al-Fatihah, macam-macam kan, baca tahiyat akhir ke, tapi hati kita tidak fokus. Jadi rukun qalbi ni memerlukan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Terutamanya ketika kita melakukan niat di dalam hati, itu adalah wajib. Ingat, rukun qalbi ialah rukun yang memerlukan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Contohnya niat kan. Kalau kita niat dalam hati tu, ketika kita takbiratul ihram, dalam hati tu kita kena niat. Kita sembahyang solat apa, kita kena dalam hati kita kena niatlah. Kita kena cakap dalam hati kita. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, tengok rukun qalbi.
Rukun qalbi iaitu niat. Di sini rukun qalbi ialah niat. Contohnya, kalau kita nak solat, kita akan melafazkan, kita mula-mula akan baca lafaz niat solat tersebut. Contoh, saya niat solat subuh. Usolli farda subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, cikgu ulang balik. Usolli farda subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz. Niat dia tu sahaja aku solat fardu subuh. Itu kena niat di dalam hati. Kena baca di dalam hati tanpa mulut kita berkata-kata. Itu rukun qalbi. Rukun qalbi tu maksudnya kita niat di dalam hati. Tadi kita dah lafazkan. Usolli, kita dah lafaz pakai mulut kita. Kita gunakan mulut kita. Usolli farda subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Masa kita takbiratul ihram tu, Allah, dalam hati kita dah kena baca niat. Sahaja aku solat fardu subuh. Itu je yang wajib kita niat di dalam hati. Kalau kita tak niat, kalau kita tak baca tu, kalau kita tidak baca sahaja aku solat subuh, tidak sah solat kita. Jadi bila kita takbiratul ihram, bila tangan kita angkat Allah, masa Allah tu dalam hati kita dah sepintas lalu, kita kena cakap apa? Sahaja aku solat fardu subuh. Allahu Akbar. Akbar tu dah tak ada dah niat dalam hati, dah berhenti. Masa kita Allah, kita kena baca dalam hati, sahaja aku solat fardu subuh. Okey anak-anak, cikgu harap faham. Itu namanya rukun qalbi, niat di dalam hati, wajib. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita tengok yang kedua tadi, rukun yang kedua iaitu rukun qauli. Apakah itu rukun qauli? Rukun qauli ialah melafazkan bacaan-bacaan dalam solat dan diucapkan dengan menggerakkan lidah dan bibir. Rukun qauli ada bacaan-bacaan yang wajib kita gerakkan lidah dan bibir. Wajib kita baca dengan suara yang perlahan tanpa mengganggu orang sekeliling kita. Maksudnya kita baca tu telinga kita dengar. Kita kena gerakkan lidah kita, kita kena gerakkan bibir kita ketika kita membaca. Nanti cikgu akan terangkan satu-satu apakah rukun qauli yang wajib dibaca ketika solat. Okey, kita lihat. Yang pertama, lafaz takbiratul ihram sewaktu mengangkat takbir. Apa lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar. Masa kita Allahu Akbar tu, sebelum tangan kita letak ke atas pusat tu, kita kena niat dalam hati. Apa solat apa kita nak buat? Contoh subuh. Saja masa Allah tu dalam hati kita dah niat, sahaja aku solat fardu subuh. Okey. Cikgu harap jelas ya. Okey. Lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar tu kena ucap, kena gerak bibir kita dan juga kena gerak lidah kita. Okey. Lihat yang kedua. Membaca suratul Fatihah. Ini wajib kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maksudnya bila kita baca suratul Fatihah, telinga kita dengar. Bukan telinga orang sebelah. Contoh bukan telinga orang lain. Telinga kita dengar ketika kita mengucapkan bacaan suratul Fatihah. Bibir kita bergerak. Okey, kita lihat lagi. Rukun qauli yang ketiga, membaca tasyahud ataupun tahiyat akhir. Sebelum cikgu nak terangkan yang ketiga, faham tadi suratul Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey anak-anak, tadi takbiratul ihram wajib kita ucap. Lepas tu yang kedua suratul Fatihah wajib kita baca. Okey, kita lihat yang ketiga.
membaca tasyahud ataupun tahiyat akhir. Itu wajib kita ucap daripada mulut kita sendiri. Dan wajib telinga kita sendiri yang mendengar apa ucapan yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhirnya. Okey, kita lihat yang keempat. Yang keempat yang wajib dibaca, yang wajib digerakkan lidah dan bibir kita, mulut kita, ialah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Okey. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu selawat ke atas Nabi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi akhiri, sampai habislah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima yang wajib kita baca ketika solat, iaitu mengucapkan salam yang pertama. Salam yang ke kanan sahaja wajib, manakala salam yang ke kiri adalah sunat. Walaupun sunat kita buat, kita dapat pahala. Yang wajib kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan yang wajib, kita berdosa dan kita tak dapat pahala. Maksudnya bila kita tak buat salam yang pertama, maka tak sahlah solat kita. Salam yang pertama, iaitu salam yang ke kanan, wajib kita buat. Nanti kan kita dah habis baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan tu wajib. Lepas tu bagi salam ke kiri pula, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri adalah sunat. Kita buat dapat pahala. Okey anak-anak. Itu adalah rukun qauli. Okey, kita lihat pula rukun fi'li. Tadi qauli itu berkata-kata kan, mulut kita, bibir kita, lidah kita bergerak. Ini rukun fi'li. Rukun fi'li apa dia? Okey, merupakan perbuatan yang dilakukan semasa solat, ketika solat. Maksudnya tubuh badan kita bergerak. Okey, kita lihat apakah rukun fi'li. Ingat anak-anak, rukun fi'li merupakan perbuatan semasa kita solat. Apa dia? Kita lihat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau dia sihat, dia wajib berdiri. Kalau dia sakit, kakinya sakit. Kalau kakinya sakit, dia kena sembahyang duduk ataupun adalah Allah bagi kelebihan kan, sembahyang mengiring, sembahyang kerusi kan. Okey, kita lihat lagi. Yang pertama tadi berdiri bagi yang mampu. Kita lihat yang kedua. Ingat, kalau tidak sakit, jangan kita sembahyang duduk. Tak sah nanti sembahyang kita. Jangan kita buat-buat sakit. Kalau boleh, kalau kita sihat walafiat, marilah kita sembahyang berdiri yang mampu. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua, rukuk dengan tamakninah. Okey, apa bacaan rukuk ketika itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali kan? Dengan tamakninah. Rukuk dengan tamakninah. Okey, itu adalah perbuatan rukuk, wajib kita buat. Okay, kita lihat yang ketiga. I'tidal dengan tamakninah. Selepas kita rukuk tu kan, nanti kan kita bangun kan, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Itu i'tidal dengan tamakninah. Okey, lepas tu yang keempat, sujud dengan tamakninah. Ada kan sujud tu, ada gambar sujud kan? Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali sujud dengan tamakninah. Jangan baca-baca cepat-cepat. Jangan sujud cepat-cepat. Kita kena baca dengan menghayati ayat-ayat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, supaya solat kita khusyuk, Allah terima solat kita.
Okey, kita teruskan lagi. Apa dia rukun qauli? Rukun qauli yang kelima iaitu duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Apa bacaan duduk antara dua sujud, antara tumakninah selepas kita sujud tu kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu kita bangun Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Kita kena duduk, jangan kita tak buat. Okey. Sebab rukun ni kalau kita tertinggal tak sah solat kita. Okey, kita lihat pula yang keenam. Duduk ketika membaca tasyahud akhir. Apa tadi? At-tahiyatul. Okey, duduk ketika membaca tasyahud akhir. Dan yang terakhir, rukun fi'li ialah tertib. Yang terakhir, rukun qauli ialah tertib. Tertib ni maksudnya kita kena tertib lah. Jangan kita buat sujud dulu, baru kita rukuk, tak boleh. Kita kena teratur, kena tersusun. Okey, kita lihat. Duduk tahiyat awal adalah duduk sebelum berdiri rakaat yang ketiga. Disebut juga duduk tasyahud kerana terdapat bacaan tahiyat. Dan tasyahud, iaitu syahadah. Okey anak-anak. Okey, selesai penerangan cikgu pada hari ini. Okey, cikgu nak imbas mula pelajaran yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita belajar bahagian rukun solat. Rukun solat ada tiga bahagian, iaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi apa dia tadi? Rukun qalbi adalah rukun yang memerlukan kehadiran hati. Tadi contohnya macam mana? Ketika kita takbiratul ihram, dalam hati kita kena niat sahaja aku solat fardu subuh. Itu wajib kita ucapkan di dalam hati. Okey, kita lihat rukun yang kedua, iaitu rukun qauli. Rukun qauli ialah melafazkan bacaan-bacaan dalam solat dengan menggerakkan lidah dan bibir. Apa bacaannya tadi? Iaitu takbiratul ihram, kan? Lagi membaca suratul Fatihah, membaca tasyahud atau tahiyat akhir. Lepas tu membaca selawat ke atas Nabi pada tasyahud akhir. Lepas tu mengucapkan salam yang pertama. Okey. Manakala rukun solat yang ketiga, bahagian yang ketiga, iaitu rukun fi'li, memerlukan perbuatan di dalam solat. Apa dia perbuatan dalam solat? Contohnya berdiri, berdiri tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk ketika membaca tasyahud akhir, dan akhirnya sekali ialah tertib. Okey? Alhamdulillah selesai penerangan cikgu ini. InsyaAllah cikgu harap anak-anak faham penerangan cikgu. InsyaAllah. Okey, InsyaAllah nanti pada akhir video ni, akhir rakaat ni, cikgu akan bagi satu video tentang penerangan niat ketika solat. Okey anak-anak, semoga anak-anak semua terus cemerlang, terus cemerlang di dunia dan akhirat. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu takbiratul ihram sebut Allahu Akbar tu sebut saja ku solat fardu zuhur. Yang tu saja yang wajib. Dalam takbiratul ihram yang wajib 3 tu saja. 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah, yang tu semua sunat. Kita boleh sebut selepas selesai sebut takbiratul ihram. Maksudnya macam ni. Kita nak mula semayang, kita ngadap kiblat, berdiri, kita nak takbiratul ihram, iaitu menyebut Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Waktu sebut Allahu Akbar tu, dalam hati kena sebut, ni mazhab Syafi'i, no? Dalam hati kita sebut saja ku solat fardu zuhur. Pendek aja. Susah ke senang? Senang saja. Saja ku solat fardu zuhur. Tengok
Allahu Akbar. Okay, nah? Waktu ustaz sebut Allahu Akbar tadi, ustaz niat dalam hati. Ini contohlah, nah? Allahu Akbar, selesai. Dia tak perlu sampai panjang-panjang. Cuba siapa yang ada orang Allahu Akbar, bolehkah? Boleh, tak batal, tetapi disunatkan untuk tak panjangkan takbiratul ihram. Nah, sebab tu bila kita belajar, oh rupanya yang wajib 3 tu je, pendek je. Ya. Yang wajib ada dalam takbiratul ihram, sajaku solat fardu subuh, sajaku solat fardu isyak, sajaku solat fardu maghrib. Yang tu je. Maka sempat tak nak sebut sajaku solat fardu zuhur dalam Allahu Akbar? Sempat nak habis. Allahu Akbar sampai bar. No, sempat untuk habiskan 3 perkara itu. Yang pertama qasad, kita niat nak semayang. Kita niat nak semayang. Apa maksud qasad? Qasad itu bermaksud kita memang berniat. Kita qasad untuk solat sepenuhnya. Bukan solat separuh. Kalau solat separuh pun tak sah juga.